أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسير ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan puja hanya kepada Allah Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, dan sekalian tabi'at tabi'in serta kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Juga doa yang tak pernah putus kita rafakkan kepada Allah untuk saudara-saudara se-Islam kita yang berada di bumi Gaza, yang berada di bumi Syria, yang berada di bumi China, yang berada di seluruh muka bumi ini yang sedang dizalimi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat kezaliman daripada mereka, memberikan kesejahteraan untuk mereka seperti mana sejahtera yang kita rasa. Dan kita juga tak pernah lekang daripada bermohon pada Allah agar wabak yang Allah Ta'ala hantar ke muka bumi ini segera dibawa pergi untuk kita kembali hidup seperti biasa, berkasih sayang, bertemu wajah, berpelukkan tanda ukhuwah, insya-Allah. Mudah-mudahan saat itu akan kembali kepada kita. Kita dapat bersama-sama duduk lutut berlutut, bahu membahu, menjadi satu pagar, satu benteng agar tidak diselahi oleh mana-mana syaitan. InsyaAllah ya Allah. Masjid kembali diimarahkan, majlis-majlis ilmu kembali penuh balik, insya-Allah, insya-Allah.
Terdoalah banyak-banyak Allah. Rindunya saat-saat tu no. Sedap tak sedap hampir 2 tahun kita melalui tempoh kuarantin ni ya Allah. Kita lalui dengan penuh kesabaran. Kita redha atas ujian Allah. Hasil didikan daripada Nabi SAW mengajar kita untuk terus bersabar dan redha. Kami redha ya Allah. Andai ujian ini boleh mendekatkan kami denganmu dan menjadi asbab untuk menghantar kami ke syurga, kami redha ya Allah. Namun kita jangan pernah berhenti untuk terus mencari kebaikan sebagai bekalan untuk diri kita. Salah satunya, kita cuba hadirkan diri pada mana-mana majlis yang terdapat, sama ada secara live di alam maya ataupun secara rakaman. Itu di antara rutin harian yang perlu kita isi untuk menjadi ibadah telinga, ibadah mata, ibadah mulut kita sambil berselawat. Dan di mana yang terutama sekali adalah ibadah hati, kerana hati itu adalah tempat jatuh pandangan Allah. Allah Ta'ala tak pandang pada penampilan kita, pada pangkat kita, pada latar belakang kita, tapi Allah pandang pada keikhlasan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ya Allah, golongkanlah kami di dalam golongan sahabat-sahabat yang akan berada di sebelah kanan, insya-Allah. Baik. Jadi bagi memuliakan pagi yang penuh keberkatan ini, yang Allah pinjamkan kepada kita, maka kita sambung pengajian kita di dalam kitab Jauhar Mauhub, masih lagi pada menceritakan kelebihan selawat atas Nabi SAW. Tajuk ini agak panjang sebab begitu banyak fadilat dan kelebihan berselawat atas Nabi yang cuba dibentangkan oleh para ulama kepada kita agar kita tak jemu, tak bosan untuk berselawat pada setiap ketika, pada setiap saat. Di samping kita juga seimbangkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Di samping kita beristighfar, kita selit dengan selawat. Di samping kita bersalat, selit dengan istighfar, tahmid, puji pada Allah, tasbih, mensucikan nama Allah. Itu hamba yang seimbang. InsyaAllah beriman pada Allah dan juga Rasulnya. Baik. Hadis yang akan kita masuk pada hari ini, hadis yang berbunyi sabda Nabi SAW. Man shalla alayya fi yawmin mi'ah marrah qadallahu lahu mi'ah hajah sab'ina minha la akhiratihi li akhiratihi wa salasina minha di dunyahu. Barang siapa selawat atasku pada setiap hari 100 kali, ditunai oleh Allah Ta'ala baginya 100 hajat. 70 daripadanya bagi akhiratnya dan 30 daripadanya bagi dunianya. Kita tengok ini kalau sesuatu yang Nabi sabda, yang Nabi sebut bukan dusta. Kata Nabi, aku tak cakap sesuatu mengikut nafsu, kecuali aku berkata apa yang telah pun diwahyukan, diilhamkan oleh Allah kepadaku. Maka apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi, Nabi baca. Nabi sebut di sini, sesiapa yang berselawat ke atasku sehari semalam, kalau dia dapat 100 kali, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan hajat dia. Kalau dia ada hajat, kita ni memang ada hajat. Nama pun kita ni fakir. Maksud fakir ni orang yang berhajat. Hajat kita sangat-sangat kepada Allah terlalu banyak, sehingga kan kadang-kadang sampai tak tersebut, tak terucap. Kita punya hajat ni maulah, kehendak kita, tujuan utama kita, maksud utama kita, tuntutan utama kita. Anta matlubi, anta maqsudi, liridai, matlubi, keredaanmu aku harapkan. Terlalu banyak hajat. Yang mana barang siapa yang berselawat ke atas Nabi 100 kali, Allah Ta'ala akan tunaikan 100 hajatnya. 30 dia bagi di dunia, 70 dia bagi di akhirat. Tak apa kalau kita yang kata awak bagi di dunia 30 saja, bagilah di dunia 70. Tak apa.
Biarlah Allah bagi kepada kita di dunia sikit sebab dia nak simpan di akhirat banyak, kerana di dunia ni hidup sementara, singgah sebentar sahaja. Di akhirat nak hidup selama-lamanya. Jadi kita nak duduk lama, bekalan kena banyak. Di dunia ni duduk sat saja. Sebab kita tahu nikmat di dunia ni boleh kita minta bantuan juga, minta dekat adik-beradik. Hang ada apakah sikit mai bagi dekat aku. Hang boleh tak tolong ni. Tapi di akhirat adik-beradik tak mau tolong lah. Jadi apa juga hajat kita yang kita minta pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi di dunia, kita bersangka baik dengan Allah, yang Allah Ta'ala akan bagi di akhirat. Mungkin di sini kita tak dapat. Di sana insya-Allah kita dapat. Selalu berhajat. Tapi jangan pernah putus doa. Minta pada Allah. Minta walaupun berulang yang sama. Walaupun tak dapat. Tapi bersangka baik, aku akan dapat di sana. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kepada aku di dunia. Sebab dia tak baik buat aku. Itu di antara kelebihan berselawat. Dapat sampai 100. Permurahnya Allah. Hanya akan ditunaikan 30 sahaja di dunia. Dan insya Allah akan kita kutip hasilnya. Akan kita tuai hasilnya di akhirat nanti sebanyak 70. Sebab nikmat di akhirat ni dia beribu kali ganda daripada nikmat di dunia. Jadi kita kata tak apalah, simpan di sana. Itu simpanan kita. Berselawat ni ibarat satu simpanan. Yang kita laburkan untuk diri kita, yang akan kita nikmati di sana nanti. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan dapatlah apa yang kita buat. Dan kemudian lagi sabda Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikati 20 marratan walam yamut hatta yubashshira bil jannah. Barang siapa selawat atasku satu kali, menselawat Allah Ta'ala atas dan malaikat atasnya 20 kali, dan tiada mati ia hingga disukakan dia dengan syurga. Kalau kita tengok hadis yang kita baca minggu lalu, kita selawat sekali Allah bagi 10. Yang ni dia kata kita selawat sekali Allah bagi dan malaikat bagi menjadikan 20. Dan tidak akan dimatikan orang yang berselawat itu hinggalah yubasyira, diberi khabar gembira yang dia akan memperolehi jannah. Kejayaan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman adalah memperolehi syurga. Itulah kejayaan yang paling besar. Selama hasil yang kita diuji, setiap ujian ada keputusan. Dalam keputusan ada gagal, ada lulus. Ada yang lulus dengan cemerlang, ada yang gagal sampai tak boleh nak tolong langsung. Jadi kita ini dalam kehidupan kita diuji. Macam-macam ujian yang kita lalui. Dan kita yakinilah bahawasanya setiap ujian ni kita kena ada kekuatan dalam diri kita untuk lulus dengan cemerlang. Dan kelulusan yang paling cemerlang tak lain tak bukan adalah syurga Allah. Kelepasan daripada siksaan neraka. Dan di antaranya banyak yang Allah dan Rasul telah pun garis pandukan kepada kita. Kan Nabi sebut kepada kita di dalam khutbah wada'nya. Dalam khutbah wada' Nabi sebut apa? Aku tinggalkan kepada kamu dua benda, Al-Quran dan hadis. Maka kamu gigitlah dia dengan geraham kamu. Nabi suruh gigit dengan geraham. Maksud dia gigit yang kuat. Peganglah dengan pegangan yang kuat, dengan pegangan yang kukuh. Nescaya kamu tidak akan sesat. Kita waktu terluang kita belajar, kita buka hadis. Waktu terluang kita ada dalam wuduk kita buka Al-Quran. Kita tak pernah bermain dengan selain daripada Al-Quran dan hadis. Orang yang sentiasa akan duduk di atas jalan Allah dan Rasul. Sentiasa menjadikan Al-Quran dan hadis itu temannya. Sebagai alat penyuluh di dalam perjalanan. Jika tersesat, kita mudah nak kembali ke pangkal jalan. Kerana kita tahu yang jalan kita lalui itu dah tak betul. Dia bagi bukan banyak. Dia kata, kalau sekali yang bawa selawat, hampa dapat 20 kali. Sebab apa? Allah dan juga malaikat. Sebab tu disebutkan dalam ayat yang paling masyhur yang kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi.
Jadi apa peranan kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita. Sesiapa yang rasa diri dia beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ikut sama. Ikut sama berselawat dengan sebenar-benar selawat. Nah, kita ikut sama. Jadi, kalau kita nak tergolong di dalam golongan orang yang taqarrub, orang yang muqarrabin, yang duduk dekat bersama Allah dan Rasul, yang duduk dekat bersama para-para malaikat, maka perbanyakkanlah selawat. Bukan sekadar sekali, tetapi boleh lebih daripada 100 kali. InsyaAllah, nah. Seperti yang kita sebut pada minggu lalu, nah. Walaupun hati lalai, walaupun dalam keadaan riak, walaupun dalam keadaan mengantuk, kita berselawat, dikira pahala, dapat pahala. Nah. Dan diriwayatkan pada setengah riwayat berselawat atas Allah dan malaikat atasnya 70 selawat. Satu riwayat lagi kata bukan 20. Maksud dia satu riwayat lagi ni, satu lagi riwayat hadis yang lain kata bukan dapat 20 tapi dapat 70. Kita jangan fikir tak apalah. Kalau macam ni, kalau kita dapat 20 kali pun, kita baca 5 kali dah dapat 100. Tak boleh. Ni benda ni kena dalam diri kita. Yang selebihnya biar Allah dan malaikat yang memberi kepada kita. Nah. Dan riwayat yang lain kata dapat 70. Banyaknya Allah. Nah. Jangan kita rasa boleh ke Allah nak bagi banyak sampai banyak tu, boleh. Allah tu maha kaya. Nah. Dan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang akan aku Jibril alaihi salam dan berkata ia bagiku, ya Rasulullah, tiada berselawat atas engkau seorang melainkan berselawat atasnya oleh 70,000 malaikat. Nabi kata Jibril sendiri datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa khabar yang sedemikian. Dia kata, wahai Rasulullah, jikalau ada seseorang yang berselawat ke atas engkau, nescaya berselawat atasnya oleh 70,000 malaikat. Sebab tu bila riwayat tadi dia kata kita selawat sekali dapat 70, sebab kita bagi sekali 70,000 malaikat patah balik, selawat balik bagi kepada kita kebaikan. Tolong berselawat untuk kita. Kan malaikat ni ramai, ya Allah, ramai sungguh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku di dalam kitab, sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Dia kitab ni, kitab yang ada di tangan kita ni. Setiap kali kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah lagu walau macam mana cara yang kita jawab iaitu dengan berselawat. Maka apa akan berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mana ada nama aku di dalam kitab itu, maka sentiasalah malaikat menselawat atasnya. Ni untung bila kita belajar, kita buka kitab. Bila kita belajar, ada kitab di depan kita, kita buka kitab tu, kita tengok nama Nabi, kita selawat ke atas Nabi. Selawat kita dah habis, tetapi pahala masih terus berjalan selama mana ada nama Nabi di dalam kitab tu. Nak cari pahala banyak, mudah dapat. Dan lagi sabda Nabi SAW, bahawasanya adalah pada bumi malaikat yang berjalan pada muka bumi. Sampai mereka itu akan aku salam daripada umatku. Kita tengok di bumi kita ni ada para malaikat yang berjalan. Kita tahu malaikat ramai turun di atas permukaan bumi ini, suka kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada tempat-tempat ibadah, duduk di dalam masjid, di dalam musalla, di dalam rumah yang ada keberkatan, di dalam rumah yang dilakukan ibadat, amal soleh dan perkara-perkara kebaikan. Para malaikat akan turun bersama-sama. Jadi bila kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang terakhir akan dikunjungi pada setiap hari oleh seluruh malaikat adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka sampai kepada Nabi, mereka akan menyampaikan, sekian hamba-Mu, sekian umat-Mu, maaf tersilap cakap, sekian umat-Mu, Polan bin Polan, Polan bin Polan, dia kirim salam. Bawa salam kita, sampaikan
Kita mungkinlah hari ini kita merindui untuk sampai ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tak termampu, tidak ada daya, tidak ada upaya kerana keadaan hari ini yang menyebabkan kita rasa makin jauh daripada Haramain, dua tanah haram ni. Tetapi kita tahu malaikat yang tidak mengambil lapang, yang bergerak seperti kilat, yang bergerak seperti cahaya itu sentiasa ada di sisi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang melata di muka bumi ini yang akan membawa salam kita terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Hasan katanya, aku dengar akan Abu Hurairah berkata, tidak seorang mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, melainkan menyuruh Allah akan malaikat menyampaikan selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih segera daripada sekelip mata. Maka berkata malaikat itu, ya Muhammad, bahwasanya si Anu, anak si Anu, memberi salam atas engkau. Maka sabda Nabi SAW, daripada kesukaannya, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Maka katakan olehmu baginya, jikalau ada bagi kamu satu daripada 10 ini, nescaya masuk syurga sertaku, seperti jari telunjuk serta jari tengah, dan wajib bagi kamu syafaatku. Kemudian naik malaikat itu kepada Tuhan berkata, ya, si Anu, anak si Anu, menselawat ia atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Tuhan Azza wa Jalla, sampaikan dia daripada aku 10 kali, dan kata olehmu baginya, jikalau ada bagimu satu dari 10 ini, nescaya tidak menyentuh akan dikau oleh api neraka selama-lamanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, besarkan olehmu akan selawat hambaku atas nabiku dan jadikan dia di dalam iliyin. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada selawatnya dengan tiap-tiap satu huruf akan malaikat baginya 360 kepala, pada tiap-tiap satu kepala 360 muka, pada tiap-tiap muka 360 lidah. Kemudian berkata dengan tiap-tiap lidah itu memuji atas Allah Ta'ala dengan 360 bagi di surat pahala yang demikian itu sekaliannya bagi orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ini satu hadis yang panjang yang dibawa datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diceritakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Balik kepada kita, satu hadis yang panjang yang mana sabda Nabi, kata Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucap selawat ke atasku, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh satu malaikat, satu malaikat untuk menyampaikan selawat itu kepada Nabi SAW dengan katanya, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ini si Anu, anak si Anu. Si Anu, anak si Anu tu sekian-sekian nama. Contoh Fauziah binti Hashim, Rohana binti Muhammad, telah pun berselawat ke atasmu, wahai Rasulullah. Jadi dihabaq nama kita dengan binti bapa kita sekali. Nabi kenal kita, daripada mana asal kita, daripada mana keturunan kita, telah pun menyampaikan salam kepada ni. Dihabaq dengan binti-binti. Sebab apa dihabaq dengan binti? Sebab dia nak bagi syafaat kepada kedua ibu bapa kita juga, daripada hasil selawat yang kita sampaikan. Jadi dalam selawat itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sampaikan balik, bagi balik dekat dia 10. Bagi balik kat dia 10. Dia bagi dekat aku satu, bagi balik dekat dia 10. Kan Nabi pemurah, betapa besarnya sifat pemurah Nabi, sifat dermawan Nabi, hingga dikatakan seperti angin, laju, cepat Nabi bagi balik. Dia kata seandainya dalam 10 yang Nabi hantar tu, satu je dapat kat kita, mungkinlah tak dapat dengan sebab perangai kita ke, atau dengan sebab dosa-dosa kita ke, maka terhakis 10 tu satu saja yang terpelanting mai dekat kita. Apa yang dikatakan, maka dalam kesukaan, dengan penuh kegembiraan Nabi menerima selawat kita tu, Nabi kata bagi balik dekat dia, bagi balik satu, bagi balik 10.
Kalau dalam 10 tu dapat satu je kita, maka akan kita duduk di akhirat nanti. Nah, rapat dengan Nabi. Nabi angkat jari dia macam ni. Dia dengan aku esok ni macam ni. Ya Allah, rapat, dekat. Kan kita selalu kata, nah, kalaulah bolehlah di mahsyar nanti nak tengok Rasulullah. Kalau kita tak layak nak duduk dekat dengan dia, memadailah memandang dia dari jauh. Nah, dapat tengok kok jauh pun jadilah. Kalau mungkin tak boleh nak duduk dekat. Tapi Nabi kata, kalau mereka berselawat kepadaku, dalam 10 yang aku bagi, satu dapat balik, akan dapat duduk dengan aku macam ni. Rapat. Dekat, ya Allah. Rindunya, ya Allah. Kemudian, salawat itu dibawa naik ke arash di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat pun mengkhabarkan, kerja ni kerja malaikat rahmat ni yang bawa salawat. Mengkhabarkan kepada Allah, si Anu, anak si Anu, sebut nama kita dengan nama binti sekali. Telah pun menyampaikan selawat ke atas Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, hantar, bagi dekat dia balik 10. Bagi balik dekat dia 10. Kalau dalam 10 tu satu je terpelantin sampai dekat dia, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya tidak akan menyentuh kulitnya, dagingnya, bulunya daripada api neraka. Punya besar rahmat dan nikmat Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Allah yang maha kaya, Rasul kita yang dermawan. Allah nak hantar balik dekat kita. Kalau kata satu saja yang terpelantin, yang layak kita dapat pahala dalam 10 yang Allah hantar tu, satu je. Hak lain tu mungkinlah sampai ke orang yang kita zalimi, yang kita kata dekat dia, yang mungkin kita pernah fitnah dia dan sebagainya. Apabila 10 tu dibahagi, maka satu yang sampai pada kita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib ke atas dirinya adalah syurga dan haram daripada dibakar dari api neraka. Dan kemudian daripada satu tu, maka Allah Ta'ala akan tuliskan kebaikannya, dibesarkan oleh maka salawat bagus itu atas nabiku dan dijadikan dia dalam illiyin. Maksud dia, besarkan, jadikan dia sebagai pahala yang banyak. Simpan dalam illiyin. Kita dah belajar dah. Saya dah pernah cerita dah tentang illiyin ni apa. Illiyin ini yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Mutaffifin, ayat yang ke-18, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal kitabal abrar lafi illiyin. Ingat balik Allah Ta'ala kata, kala, ingatlah wahai hamba-hambaku sekalian. Innal kitabal abrar fi 'alliyin. Sesungguhnya kitab orang yang abrar. Orang yang abrar ni siapa dia? Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang siddiq. Orang yang siddiqin. Itu disebut sebagai golongan abrar. Ada di mana kata Allah? Lafi 'alliyin, berada di dalam 'alliyin. 'Alliyin ni apa? Allah Ta'ala tanya balik. Wa ma adraka ma 'alliyin? Hampa tahu tak apa dia ilin? Iaitu kitabum marqum. Iaitu kitab yang terpelihara, yang kitab orang-orang yang soleh. Tempat simpan kitab orang-orang yang soleh. Itulah disebut sebagai illiyin. Apabila kitab dah ada dalam illiyin, insya-Allah kita tahu dalam beberapa hadis Nabi ajak kita tempat simpanan kitab ni ada dua. Satu illiyin, satu sijin. Ada dua. Satu illiyin, satu sijin. Illiyin adalah untuk orang-orang yang abrar, orang-orang yang soleh, orang-orang syuhada, orang sadiqin. Orang yang dekat dengan Allah. Satu lagi yang disebut sebagai sijin adalah tempat simpanan kitab orang-orang yang fujar. Siapa fujar ni? Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, orang yang fasik. Nama dia sijin. Jadi yang Allah Ta'ala nak tekankan sebut di sini ni, hak yang satu selawat kita bawa tu dibesarkan pahalanya. Dibesarkan pahalanya, diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan
tuliskan dia secara besarnya pahala. Mungkin tak tahulah, sekali kita kata dapat 100 atau 70. Nah, dan simpankanlah dia di dalam Illiyin, tempat simpanan orang-orang yang abror, orang-orang yang soleh. Kita balik esok ni di akhirat, nah, kita bangkit di padang mahsyar, kita bangkit-bangkit ni, kita nak tahu tentang mana suratan kita ni. Dia nak mai kok mana? Nah, dia nak mai kok belakang ke depan ke, kiri ke, kanan ke. Kita semua nanti-nanti. Bila ada mai kitab tu di tangan, baru kita tahu. Kalau dia keluar daripada sijin, maka nerakalah tempatnya. Kalau dia keluar daripada alien, insya-Allah syurgalah tempatnya. Mudah-mudahan ada simpanan kita. Walau tak banyak, satu pun jadilah. Kita buat banyak, dapat satu saja. Mungkin dengan sebab dosa-dosa kita banyak, maka dikifaratkan. Gugur tinggal satu. Hai, aku dulu punya rajin berselawat sehari sampai 1000 kali. Tinggal satu saja. Kan kita masuk syurga bukan kerana amalan. Kerana rahmat. Amalan ni kita nak tackle Allah agar bagi rahmat kepada kita. Kita nak tarik perhatian Allah. Kita nak tagih kasih dan simpati Allah kepada kita. Menjadikan asbab rahmat itu mengenai diri kita untuk kita ke syurga. Itu sahaja. Itu saja yang mampu kita buat. Dan kemudian bukan sekadar itu sahaja. Maka Allah Ta'ala akan jadikan pada orang yang berselawat itu, dia kata malaikat, dia kata, dia akan jadikan tiap-tiap satu huruf daripada selawat itu malaikat. Dan malaikat itu, dia kata, pada tiap-tiap malaikat itu mempunyai 360 kepala. Saya kata jangan bayangkan dengan akal kita, ada 2 biji kepala pun kita rasa dah pelik dah. Ni Allah kata ada 360 kepala, pada tiap-tiap satu kepala ada 360 muka. Satu kepala ada 360 muka. Pada setiap satu muka pula ada 360 lidah. Kemudian berkata tiap-tiap daripada lidah itu memuji atas Allah Ta'ala dengan 360 kali bagi. Dia tulis 360 kali bagi di surat pahala yang demikian itu. Dapat pula 360. Saya tak mahu komen tentang keadaan ini kerana terlalu banyak yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Maksud wajib beriman ni wajib percaya dengan apa yang telah pun dibawa datang beberapa hadis kepada kita. Hadis ni bukan hadis gharib. Bukan hadis gharib. Dia bawa datang daripada Abu Hurairah. Gharib ni rosak. Palsu. Bukan dia. Dan daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa selawat atasku kerana membesarkan bagi hakku, nescaya Allah Azza wa Jalla, nescaya menjadikan Allah Ta'ala Azza wa Jalla daripada perkataannya itu akan malaikat baginya satu sayap dengan masyrik dan satu sayap lagi dengan maghrib, dan pada 2 kakinya pada bumi yang ketujuh, dan tengkuknya berlipat di bawah arash. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginya selawat olehmu atas hambaku seperti barang yang ia selawat atas nabiku, maka selawat atasnya hingga hari kiamat. Yang ini Nabi sebut lagi. Barang siapa yang berselawat atas Nabi demi membesarkan hakku. Kita tahu kita berselawat kepada Nabi SAW bukan kerana kita berdoa untuk Nabi. Sebab kita tahu Nabi ni dah cukup dah. Dia nak syurga memang dah ada. Dia nak kekayaan dia dah ada. Dia nak kesenangan dia dah ada. Dia dah mendapat segala-gala rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Jadi kita berselawat kepada Nabi bukan kerana dia susah, tetapi kita mengembalikan haknya. Apa hak Nabi? Iaitu menjadi penghulu bagi sekalian umat manusia. Penghulu bagi syurga itu hak Nabi. Kita bai'ah kepada Nabi, mengaku beliau adalah utusan daripada Allah. Dan dia tu kita tahu abduhu, hamba Allah. Hamba Allah dan juga pesuruhnya. Itu sebagai hak dia. Hak Nabi. Bukan kita mengagungkan baginda sehingga kita meletakkan dia sama dengan Allah. Tidak. Tetapi kita mengembalikan haknya sebagai seorang utusan kekasih Allah. Kita mengembalikan haknya yang beliau juga adalah seorang hamba Allah yang patuh dan taat. Itu hak. Hak Nabi SAW. Maka Nabi kata Allah Ta'ala akan jadikan
satu malaikat yang mana malaikat itu mempunyai dua sayap. Sebelah sayapnya memenuhi ruang masyriq. Apa dia? Timur. Sebelah lagi sayapnya memenuhi ruang maghrib besar sampai penuh di sebelah barat. Timur dan barat penuh dengan sayap malaikat. Yang kakinya saja punya besar dia tu menembusi 7 petala bumi, berada di bawah bumi. Tengkok dia no sampai berlipat di bawah aras. Wallahu alam no, tak boleh nak dibayang. Tu kata benda ni kita boleh cerita daripada apa yang kita baca, tetapi kita tak boleh bayang dengan pandangan mata kita sebab akal kita tak sampai pada tahap tu. Nah, akal kita mungkin kita tak pernah tengok macam mana satu makhluk yang punya besar, yang sayap dia saja sebelah-sebelah sayap dia tu penuh bahagian timur. Tak boleh nak bayang. Yang mana dia punya besar, punya tinggi sampai tembus kepada langit. Terus kepada aras. Kita tak boleh bayang macam mana malaikat yang ada 360 lidah. Kita tak boleh bayang. Sebab akal kita tak sampai pada tahap tu. Akal kita setiap hari disajikan ada 2 biji mata. Ada 1 lidah. Ada 1 hidung. Itulah yang disajikan untuk kita. Nah, binatang apa pun 2 je biji mata dia. Makhluk apa pun 2 saja biji mata dia. Tapi bila ada 3, kita jadi pelik. Kan? Apatah lagi kalau nak sebut 360. Lagilah pelik kita rasa. Sebab otak kita ni takat tu je Allah Ta'ala bagi berfikir. Bila kita baca begitu banyak ni, kita jadi takjub. Pelik ke? Mungkin tu lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan. Mungkin malaikat tengok kita ni lagi pelik. No? Mereka ni biji mata ada 2 je. Tapi bukan main tengok segala. 2 biji tu je. Tengok segala. Lidah ada 1. Tapi Allahu Akbar. Kalau kata international, satu dunia dia boleh mengata. Dengan lidah dia yang 1 tu. Tak tahu. Wallahualam, saya kata saya tak tahu nak gambarkan. Dengan akal kita yang sempit, yang sekepai ni, tak tahulah macam mana. Dan lagi dia kata, sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba mengucap selawat atasku melainkan keluar selawat itu segera. Dengan segera dibalas. Maka tiada tinggal darat dan laut. Tiada masyrik dan maghrib. Melainkan lalu ia dengan dia dan berkata ia, akulah selawat si Anu, anak si Anu. Selawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar, yang sebaik-baik makhluk Allah. Maka tiada tinggal suatu melainkan selawat atasnya, dan dijadikan daripada demikian selawat itu 1 burung baginya 70,000 sayap. Pada tiap-tiap satu sayap 70,000 bulu. Pada tiap-tiap bulu 70,000 muka. Pada tiap-tiap muka 70,000 mulut. Pada tiap-tiap mulut 70,000 lidah. Tiap-tiap lidah mengucap tasbih akan Azza wa Jalla dengan 70,000 lurah. Dan disuratkan baginya, yakni bagi orang-orang yang mengucap selawat akan pahala demikian itu sekaliannya. Masya Allah. Yang ni dia kata, kalau kita berselawat, pahala cepat dapat. Cepat dapat. Segera keluar. Sampai dia kata, keluar selawat itu Allah Ta'ala jadikan dia besar. Seperti mana dia kata, seekor burung. Seperti mana seekor burung yang dibawa datangkan Anu, anak si Anu. Okey. Bila disebut di dalam hadis ni Anu, anak si Anu, kita kembali kepada perbincangan kita kemarin tentang anak tak sah tarah, yang hari ini apabila diminta untuk tidak diletakkan nama binti. Rupa-rupanya binti itu satu keperluan. Nak habang, dia ni anak siapa? Dia ni anak siapa? Dia ni anak siapa? Satu keperluan. Kita kena ada binti. Tapi bila kita tak ada binti, kesian. Kesian kepada si pembawa nama. Kita akan dipanggil, diseru nama kita dengan nama bapa kita. Jadi bila kita tak ada nama, inilah yang menjadi satu rasa aib bagi orang yang ada nama tetapi tidak ada binti. Ini di antara salah satu penyebab kerana apa kita ni ada binti. Untuk diceritakan, dia ni anak siapa? Itu sebut si Anu, anak si Anu. Atau dalam kitab lama lagi dia akan sebut Polan bin Polan. Maksudnya sekian-sekian orang, binti sekian-sekian orang. Dia ni anak siapa? Kau ni anak siapa? Jadi dia kata siapa yang selawat kepadanya, Nabi yang
Mukhtar. Mukhtar ini adalah gelaran, gelaran Allah kepada Nabi. Mukhtar. Apa maksud mukhtar ni? Terpilih. Yang terpilih itu maksud mukhtar. Yang khairul khulqillah, sebaik-baik makhluk Allah, tak ada lah yang lebih baik. Sebab apa yang dikatakan sebaik-baik makhluk Allah ni, dia bersantun, dia beradab dengan seluruh makhluk Allah. Bermula daripada batu sampailah kepada jin. Nabi ni dia punya berbaik dengan semua. Bermula daripada batu, benda, sampailah kepada tumbuh-tumbuhan, sampailah kepada binatang, sampailah kepada manusia, sampailah kepada jin. Adab Nabi SAW punya besar, punya cantik, punya indah. Kira sampai seluruh makhluk-makhluk itu masing-masing hendak berselawat ke atas baginda SAW. Tetapi hanya manusia dan jin saja diberi keistimewaan untuk berselawat. Kalau pokok pun nak berselawat, kalau batu pun nak berselawat. Kan diceritakan ada satu batu yang Nabi pecahkan di dalam peperangan Khandaq. Siapa pun tak boleh pecah. Sahabat-sahabat Nabi yang duk korek parit tu semua pakat nak bagi pecah satu batu yang punya besar. Tak boleh nak pecah. Naik Saidina Umar Al-Khattab yang terkenal dengan kekuatan tubuh badannya. Dengan membawa satu senjata alat untuk memecahkan batu. Walaupun dikatok, dipukul batu itu beberapa kali. Hanya yang keluar adalah percikan-percikan api. Namun batu itu tetap tak berganjak, tak retak pun. Kemudian, apabila Saidina Umar tak mampu untuk meneruskan tugasan itu, maka dipanggil Saidina Ali untuk bergabung tenaga. Dua orang sahabat yang paling hebat diceritakan tentang tenaga mereka. Dua-dua bangkit naik atas batu tu. Kemudian dihimpus seluruh prajurit-prajurit Islam yang ada di situ untuk sama-sama memecahkan batu. Awal yang mereka nak pecah sangat batu tu sebab dia duduk di tengah jalan. Mereka korek parit, jumpa batu besar dalam tengah parit. Jadi terganggulah. Jadi kena bagi pecah batu tu dulu. Maka apabila keseluruhan tentera muslimin tak dapat memecahkan, naiklah baginda SAW di atas batu itu. Nabi naik seorang-seorang saja. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi terus kata batu tu sekali hentakkan Nabi, maka pecahlah berderai kerana malu. Lantas yang didengar adalah selawat yang diucapkan oleh batu-batu kerikil yang dah pecah itu tadi. Sebab demi memuliakan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dia pernah ikut berselawat. Dia kata kalau satu tak cukup, maka bila Nabi pecah dia keluar, jatuh berderai. Dia jatuh berderai. Dan dalam derayan batu-batu itu terdengarlah selawat ke atas baginda SAW. Tu batu. Apatah kita makhluk manusia yang ada akal. Ada akal tu dah boleh berfikir. Boleh membezakan yang mana baik, yang mana yang buruk. Takkanlah kita nak biarkan lidah kita, akal kita yang Allah Ta'ala bagi pinjam ni untuk tidak berselawat ke atas baginda SAW. Itu yang katakan tentang kelebihan yang dimiliki oleh baginda SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seolah-olah seperti seekor burung yang mempunyai 70 sayap. Pada setiap satu sayap itu ada 70,000 bulu. Pada setiap satu bulu itu ada pula muka. Pada setiap muka itu 70,000 mulut. Pada setiap 70,000 mulut itu ada 70,000 lidah. Dan pada tiap-tiap daripada lidah itu mengucap tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam lurah yang berbeza-beza. Maksudnya dalam bahasa yang berbeza-beza. Kembali balik ke siapa? Kembali balik kepada orang yang berselawat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita yakinilah pada mana-mana kelebihan, pada mana-mana syafaat yang akan kita peroleh, kita usaha, kita buat. Mana-mana Allah Ta'ala nak bagi, wallahualam. Kan Allah tu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia nak bagi rezeki ni kat siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi mudah-mudahan ada rezeki kita. Dalam pahala berselawat ni ada rezeki kita. Di antara banyak-banyak hadis yang disebut ni, kalau dapat satu pun jadilah. InsyaAllah.
Dan lagi daripada hadis Nabi SAW bersabda, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tak kala ia menjadikan akan daku, maka berhenti aku 10,000 tahun. Tidak aku ketahui akan namaku. Kemudian menyuruh ia akan daku, ya Jibril. Maka aku ketahui akan bahwasanya namaku Jibril. Kataku, labaik Allahumma labaik. Maka firmannya, qadisni, yakni sucikan olehmu akan daku. Maka mengucap takdislah aku akan dia 10,000 tahun. Kemudian firmannya, majidni, yakni muliakan olehmu akan daku. Maka aku mengucapkan tahmid, tajmid dan kepada dia selama 10,000 tahun. Kemudian firmannya, hamidni, yakni memuji olehmu akan daku, maka memuji aku akan dia 10,000 tahun. Kemudian dibukakan bagiku daripada tiang arash, maka aku lihat akan satu sutur. Satu sutur ni satu baris ayat. Suratan, maka memberi fahamlah akan daku. Maka tiba-tiba, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku berkata, ya Rabbi, siapa Muhammad Rasulullah? Maka firmannya, ya Jibril, jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadikan akan dikau. Tetapi jikalau tiada Muhammad itu, nescaya tiada aku jadikan syurga, dan tiada neraka, dan tiada matahari, dan tiada bulan. Ya Jibril, selawat olehmu atas Muhammad, maka selawat aku atasnya 10,000 tahun. Ni cerita Jibril alaihissalam daripada Nabi SAW. Nah, Jibril ni dia cerita dekat Nabi. Dia cerita dekat Nabi, dia kata, awal-awal Allah Ta'ala menciptakan makhluk, iaitu Jibril alaihissalam. Makhluk manusia Adam alaihissalam. Malaikat yang awal-awal diciptakan oleh Allah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Selama tempoh tu, dia kata, selama tempoh 10,000 tahun tu, aku dijadikan oleh Allah Ta'ala tanpa nama. Aku tak tahu siapa aku ni. Kemudian Allah Ta'ala panggil aku, wahai Jibril. Baru aku tahu rupanya nama aku Jibril. Labaik Allahumma labaik. Dia menyuklah, dia sahutlah, ya Allah. Itu sahutan seorang hamba kepada murabbinya. Maka dia kata, apa Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala kata, qadisni, sucikan namaku. Sucikan namaku. Jadi dia pun mengucap sucikan qadisni ni, iaitu subhanallah. Selama tempoh berapa lama? 10,000 tahun. 10,000 tahun. Lepas habis tu, kemudian kata Allah Ta'ala, majid ni, iaitu muliakan namaku. Selama mana? Selama tempoh 10,000 tahun. Kemudian hamid ni, puji pula aku. Mula qadis ni, kemudian diikuti dengan majid ni, kemudian diikuti dengan hamid ni. Dan akhirnya selepas habis 30,000 tahun itu, apa berlaku kepada dia? Allah Ta'ala bukakan satu sutur, satu ayat, satu tulisan yang terletaknya sutur itu di bawah arash. Dia suruh Jibril baca. Maka Jibril baca. Kalam yang dibukakan di bawah sutur itu, satu sutur itu, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jibril ni tertanya-tanya, kan dia satu-satunya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan awal-awal. Kemudian dibawakan datang dengan satu sutur, satu tulisan, satu ayat. Di situ ada Muhammad. Allah dia tahu pencipta dia. Tapi satu lagi makhluk yang disebut Muhammad Rasulullah ni. Siapa Muhammad tu? Berlalu bertanya lah Jibril, Muhammad ni siapa pula? Muhammad ni siapa pula? Apa jawapan yang Allah Ta'ala bagi kepada Jibril alaihissalam? Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammad ini, aku, kalau bukan kerana dia, aku tak ciptakan engkau, wahai Jibril. Masa ni dunia Allah Ta'ala tak ciptakan lagi dah. Dunia belum lagi diciptakan. Jadi kalau bukan kerana Muhammad, tidak aku ciptakan Jibril. Bahkan bukan sekadar itu, kalau bukan kerana Muhammad, tidak akan aku ciptakan lain daripada engkau. Yang ni maksudnya tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada dunia, tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada apa-apa pun. Kalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah penciptaan tu. Jadi kita tahu ini di antara budi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kerana kasihnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diadakan segala keindahan yang kita kecapi hari ini. Kalau tidak kerana kasihnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiadanya kita pada hari ini. Ha? Tiadanya syurga, tiadanya neraka. Bulan takkan terbit, matahari takkan bersinar. Ha? Kalau bukan kerana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan perolehi sedemikian rupa. Jadi itu kita kata di antara budi, ha? Sebab dialah kita dapat sekian-sekian, ha? Kerana dialah kita dapat sekian-sekian. Okey. Kita tengok kita tengok dengan keadaan sifat pengasih kita yang tak banyak. Kita adalah sikit pengasih kita, no. Okey, kita ada anak, kita ada anak di rumah kita. Dan ni kan musim durian. Anak dia kata, "Mak, jom kita beli durian." Kita tahu, seorang lagi anak tak ada dekat kita. No? Nanti salah, kita tunggulah. Nah, adik hang balik, dia balik nanti, kita belilah, dia suka. Jadi, nak kena tunggu dia balik. Bila dia balik ni, segala apa yang dia suka kan lama dah tak jumpa. Kita boleh adakan. Bila adik tu sampai, hak yang isi dalam rumah pakai kata, hang balik baru kami dapat. Kalau selagi hang tak balik, dia kata tunggu sampai dia balik baru kami dapat. Apa yang hang nak makan, dia akan bagi. Sebab apa? Sebab kasih tu, kata kasih kita adalah sikit, tak banyak. Bukanlah semewah kasih Allah, bukanlah sebesar kasih Rasulullah. Adalah sikit. Kita tahu kepada satu-satu yang kita kasih, kalau tidak kerana dia, kita takkan buat. Kita buat kerana apa? Kerana kasih. Tu nak bagi tahu sikit perbandingan kita yang sikit ni, kita yang tak banyak mana ni. Inilah kasih Allah kepada Rasulullah sehingga mengadakan bumi dan isinya, dan juga para malaikat yang lain. Besarnya kasih Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak hairanlah kenapa Rasulullah itu dilantik menjadi penghulu sekalian alam. Penghulu sekalian alam. Okey, sikit lagi kita baca. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda, ia datang akan aku Jibril dengan manis mukanya. Maka kataku, ya Jibril, tidak aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Maka katanya, ya Rasulullah, aku hendak khabar akan dikau dengan perkhabaran yang ajaib. Maka kataku, bahkan, maka katanya, tak kala sampai aku pada Jabal Qaf, maka dengar aku akan suara menangis dan mengeram dan terdaruk di belakang Jabal Qaf. Maka pergi aku kepadanya, dan aku lihat satu malaikat yang muqarrab, telah patah dua sayapnya dan mukanya berlumur tanah dengan air matanya dan mengalir darah pada tempat air matanya. Maka ia mengetahui akan aku dan aku mengetahui akan dia. Maka ialah malaikat yang muqarrab yang pada langit duduk atas sarirnya, yang dikelilinginya 70,000 malaikat bersaf-saf. Mereka itu duduk berkhidmat akan dia, dan tiap-tiap nafas yang keluar daripadanya dijadikan daripadanya satu malaikat. Maka aku tanya akan dia, apa dosa engkau? Maka katanya, tak kala datang Nabi SAW pada malam Mi'raj, maka berhadap akan dia dan bangkit sendiri baginya oleh segala ahli langit kerana memuliakan baginya. Dan aku membimbang dengan pekerjaanku, maka tiada sempurna memuliakanku baginya. Dan pada satu riwayat adalah aku di atas sarirku, maka lalu dengan daku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada aku bangkit berdiri baginya, maka disiksakan aku oleh Allah Taala dengan ini siksa, dan dijadikan daku pada tempat ini, kata Jibril. Maka tadarruk aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta syafaatku baginya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tiada aku terima akan syafaat engkau sehingga selawat ia atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Maka menselawat malaikat itu 10 kali, maka diangkatkan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan balanya dan ditambahkan sayapnya dengan berkat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan dia makam-makam yang terdahulu. Okey, ini cerita tentang seorang malaikat. Malaikat yang bernama malaikat Muqarrab.
Nah, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Jibril, satu hari dia kata, aku terdengar satu suara yang sedang menangis, yang sedang mengeram, dan bertadaruk. Tadaruk ni apa maksud tadaruk? Yang sedang merendahkan diri kepada Allah sambil menceritakan tentang kesalahan-kesalahan dia. Baik. Kita belajar malaikat ni adalah satu makhluk yang tak ada dosa. No? Tak ada lelaki, tak perempuan. Tapi malaikat muqarrab ni ada cerita dia tersendiri. Ada cerita sendiri. Dia ni adalah malaikat yang kata Jibril alaihi salam, malaikat yang menjaga arash, yang mana dia kata dia duduk di sisinya. Dia duduk di sisi sarir ni, maksud dia singgah sana dia. Singgah sananya. Dia yang mana dia duduk di situ, dia dikelilingi oleh 70,000 malaikat. Malaikat itu bersaf-saf. Setiap nafas yang keluar daripadanya menjadikan 70,000 malaikat. Setiap kali dia bernafas. Tanda kemuliaan dia. Dia duduk di atas sarir. Dia kata, pada malam Mi'raj, pada malam Nabi naik ke langit, apabila Nabi melintasi pada setiap lapisan langit itu, maka malaikat-malaikat yang sedang duduk akan bangkit memberi hormat kepada Nabi SAW. Semua bangkit bagi hormat. Tapi kata malaikat muqarrab ni, dia kata, aku tak bangkit. Aku tak bangkit. Sebab aku membimbangkan kerja aku. Dia rasa macam kerja dia ni lebih penting. Sehingga kan dia tak bangkit berselawat ke atas Nabi ataupun memberi penghormatan. Ketika mana Nabi masuk, dia tak bangkit. Jadi dia kata, maka dengan sebab itu, aku disiksa. Dia rasa jiwa tersiksa. Jiwa dia rasa tak tenang. Yang dia kata yang Jibril boleh jumpa, dia menangis sampai keluar air mata darah. Tersungkur sampai dekat debu pasir di muka dia. Di atas Jabal Qaf. Jabal Qaf tak ada di dunia ni jangan carilah, melata di atas orang kaum ni, tak jumpa Jabal Qaf. Tapi Jibril jumpa dia dalam keadaan tersungkur sedemikian. Bila dah jadi itu, Jibril tanya, hang ni malaikat muqarrab. Apa maksud malaikat muqarrab? Malaikat yang paling dekat dengan Allah. Awak jadi sampai macam ni? Dia pun ceritalah. Dengan sebab aku tak memuliakan Rasulullah ketika masuknya pada malam Mi'raj. Aku tak bangkit. Orang lain semua bangkit. Awak hang tak bangkit. Sebab dia duduk di atas sarir. Dia duduk di atas tempat tinggi dah. Sarir ni satu singgah sana yang tinggi, yang mana dianya dikelilingi oleh malaikat yang besar-besar. Jadi dia dah duduk di tempat tinggi. Malaikat yang besar-besar dia tengok dah bangkit. Jadi dia tak bangkit. Oleh kerana itu dia disiksa. Perasaan dia tersiksa. Kenapalah dia tak bangkit? Tu yang dia menangis tu, menyesal perbuatannya kerana tak bangkit. Kita kalau dengar orang sebut Muhammad, cepat-cepat sambung sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita mentazimkan, mentadarrukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita sebut dan selawat ke atas dia. Jadi macam mana cara aku nak lepas daripada perasaan tersiksa azab ni? Bila pergi jumpa dengan Allah, Jibril kata, nanti saat aku nak tolong. Syafaat ni pertolongan. Mungkin dengan pertolongan aku ni, hang boleh terlepas daripada perasaan rasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, aku tak terima selagi mana dia tak selawat. So dia berselawat ke atas Nabi SAW. Maka apabila dia berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Ta'ala angkatlah perasaan yang memberati diri dia sehingga menyebabkan dia menangis keluar air mata darah tu. Nescaya aku angkat bala demikian. Maka diangkatlah balanya. Dan Allah Ta'ala kurniakanlah kembali kepada dia maqam-maqam, yakni tempat-tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat apa yang boleh kita ambil kesimpulan daripada cerita yang kita baca tadi, iaitu dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang resah gelisah, hati yang sedih, hati yang gusar dapat menjadi tenang, insya-Allah. Kita sedih tak tahu dah nak kata apa, kita ada masalah yang tak ada jalan penyelesaian, maka kita bolehlah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana disebutkan. Sikit lagi kita baca sebab minggu depan insya-Allah kita akan masuk kepada antara selawat yang masyhur. Dan apabila kita ketahui akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemegahannya dan kelebihan selawat atasnya, maka sepatutnya sayugianya hendaklah membanyakkan selawat atasnya, harapkan syafaatnya dengan barang mana lafaz selawat serta segala syaratnya. Setengah daripadanya berhadap hati kepada Allah Ta'ala dan niat mengikut suruhnya dan membesarkan hak nabinya dan menghadirkan pada hatinya nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ialah sebab dan wasilah yang uzma yang menyampaikan tiap-tiap kebajikan di dunia dan di akhirat. Dan lagi dengan air wudu, dengan air sembahyang dan membuka antara salawat dan salam, dan disebutkan sayyidina dan keluarganya, melainkan yang datang warid dengan ketiadaannya maka diikut akan dia. Okey, ini kesimpulan yang dibawa datang oleh pengarang kitab Jauhar ini. Katakan bila dah kita tahu betapa besarnya selawat ke atas Nabi, maka sepatutnya kita jadikan dia sebagai amalan harian kita. Jadikan dia sebagai amalan setiap hari kita. Yang mana disebutkan lagi, dia kata apabila kita nak bersalawat ni, sama ada tidak menghadirkan hati atau menghadirkan hati dapat pahala. Tetapi dengan hadir hati lebih banyak pahalanya. Cara dia adalah kita untuk mengembalikan haknya, untuk menyampaikan wasilahnya, perantaraan. Wasilah ini perantaraan uzmanya, kebesarannya. Uzmanya ini kebesarannya. Jadi kita sampaikanlah setiap kebajikan di dunia dan di akhirat ini adalah melalui selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik apabila kita nak bersalawat dalam keadaan kita berwuduk. Begitu juga setiap hari bila kita nak mulakan kuliah, tak kira walaupun kita pegang bukan kita Al-Quran, pastikan kita ada wuduk. Kan tiap-tiap hari kita mulakan kuliah pada pukul 9 pagi. Jadi kita semayang duha dulu. Jadi dalam melalui wuduk duha itu kita akan menghadap melalui kitab-kitab. Bila kita jumpa selawat, kita berselawat. Jadi dapat pahala lebih bila kita berselawat sambil dalam keadaan berwuduk. Dan seeloknya, kata pengarang kitab kita, cadangan daripada ulama kitab, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama muhaddisin, ulama-ulama mufassirin mencadangkan kepada kita agar disebutkan Sayyidina. Yang kita dah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, dan disebutkan sekali ahli keluarganya. Selawat sebut dengan ahli keluarganya, melainkan yang datang warid dengan ketiadaannya, kecuali yang ada hadis yang dibacakan yang tak sebut Sayyidina. Okey, pada mana? Pada tahiyat. Tahiyat akhir kan kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebesaran, segala kebaikan kita tujukan hanya saja kepada Allah. Kemudian kita hamba pula kita bagi pula kepada alaika, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bagi kepada ibadikas solehin, hamba-hamba yang soleh, termasuklah para sahabat dan wali-wali Allah, termasuk ahli keluarga Nabi, cuma tak sebut ahli. Dan kemudian bila datang satu warid ni hadis datang satu warid, Allahumma salli ala Muhammad. Itu warid. Apa warid? Hadis. Bila hadis didatangkan Allahumma salli ala Muhammad, maka kata pengarang kita dalam warid ini, di dalam zikir, di dalam tasbih yang kamu baca, maka hamba tak payahlah kata, sebab dia datangkan warid tanpa menyebut Sayyidina. Pada pendapat ulama ini, jangan pula kata tak payah. Maksud dia pada pendapat ulama ini, dia kata apabila ada hadis yang datang tanpa menyebut Sayyidina, apa tak payahlah sebut. Kalau tidak, hampa sebutlah. Maksud dia, kalau dalam solat, ketika kita berselawat, habis kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak payah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab hadis datang
tak sebut Sayyidina. Bila hadis datang tak sebut Sayyidina, kita tak payah sebut. Tapi kalau kita sebut, adakah berdosa? Tak berdosa. Sah dah sembahyang? Sah. Sah tasyahud itu dan sah sembahyang itu. Tapi bila ada hadis yang dibawa datang tak sebut, maka kita tak payah sebut. Sebab tu kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa kita menggunakan kalimah Sayyidina. Kalau ditanya pasal apa kita tak guna dalam sembahyang, kita tak gunakan Sayyidina, sebab dibawa datangnya warid, dia dah bawa datangnya hadis tanpa menyebut Sayyidina, maka kita tak sebut. Tapi kalau selama-lama ni kita dah sebut, adakah berdosa? Tak berdosa. Sah dah sembahyang? Sah. Nah, itu saja. Dan insya-Allah minggu depan kalau Allah Taala simpan kita panjang umur lagi, kita akan baca antara salawat yang masyhur. Kita nak ambil ini, dinamakan ijazah yang ditinggalkan untuk kita amal mana-mana satu selawat. Kita nak cari yang mana satu yang kita boleh bawa, yang mana satu yang kita tak pernah bawa. Kalau tak pernah bawa seumur hidup tu, bawalah sekali. Mungkin minggu depan kita boleh sama-sama bawa. Dengan cara-cara kita lah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala simpan rezeki untuk kita, kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah ta'ala. Baik, saya buka ada soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Macam kita kan selalu berdoa, tapi susah nak keluar air mata. Adakah hati kita kerah? Susah nak keluar air mata ke suka nak keluar air mata? Kadang-kadang susah sangat. Ya, adakah hati kita kerah kan? Ya, memang kita kerah hati tu. Saya akui, saya pun serupa lah macam tu Hati kita bila kerah, dia susah nak menangis. Kena lembutkan dia, kena lunakkan dia, kena lunyaikan dia. Hati kita, macam mana cara kita nak lunakkan hati? Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Bila dosa tu memenuhi ruangan hati, yang ada hanyalah batu saja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sakit dia tu dah lama. Jangan Allah Ta'ala tambahkan kesakitan yang sekian lama. Dalam kesakitan kita tu makin lama makin kerah, makin lama makin kerah. Kita ni sakit hati ni lama dah. Benda sakit ni lama-lama dia jadi kematu. Benda kematu ni macam mana nak tembus dia? Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kenapa kita susah menangis? Nabi ni dia memang manusia yang paling kuat menangis. Paling kuat menangis. Bukan sawan tangis. Tapi dia paling kuat menangis. Kerana hati baginda cukup lembut. Kalau kita kata ayat tu lembut-lembut lagi hati Nabi SAW. Dia turun menangis dekat kita. Malulah kalau kita tak boleh menangis. Paksa. Mula-mula tu paksa. Nabi pernah sebut menangis lah, walaupun dia keluar air mata tu besar mata lalat je. Mata lalat. Besar mana mata lalat? Menangislah walaupun sebesar mata lalat. Kerana ia boleh memadamkan selautan api neraka. Cuba menangis. Biar mula-mula tu paksa. Paksa lama-lama. Dia rajin lah. Ni kena pergi cari ratu air mata. Kita ada 2-3 orang ratu air mata ni. Tanya ke Rosmah macam mana nak perah air mata. Lagi satu nak tanya. Solat duha ni sampai pukul berapa? Okey, baik-baik. Solat duha ni 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Kita ambil lah, saya kata nak lebih baik berjaga-jaga setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Solat duha panjang. Kenapa kita dituntut sangat-sangat tunaikan duha ni? Kita jangan tujukan untuk nak cari rezeki, nak bagi kaya je. Tetapi kita tengok kepada satu sabda Nabi SAW. Ianya adalah zakat tubuh badan. Orang yang tunaikan solat duha ni. Sebab apa? Tubuh badan kita ni kita belanja hari-hari. Guna mata, guna mulut, guna telinga, guna paru-paru, guna jantung, guna buah pinggang, guna semua. Cara kita nak berzakat kepada Allah iaitu dengan cara kita tunaikan duha.
mensyukuri di atas nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, maka aku sujud padamu. Walaupun sekurang-kurangnya dua rakaat saja. Kita mungkin tak boleh buat macam Rasulullah buat sampai 8. Nah, kita buat 2 sahaja. Alhamdulillah, tertunainya zakat kita. Waktu dia, saya kata lebih baik berhati-hati setengah jam sebelum Zuhur dah habis. Katalah Zuhur masuk 1:30, pukul 1 jangan buat dah. Dia jadi rembang lah, takut sampai kepada waktu tahrim, waktu haram. Okey, terima Baik, kasih Ustazah. sama-sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni, Ju nak tanya, dalam kita mencari khusyuk waktu solat, contoh waktu tahiyat kan, kita ambil jari telunjuk, kita buat kalimah Allah tanpa mengangkat jari itu berulang-ulang kali untuk mencari khusyuk dia. Okey. Waktu tahiyat, waktu kita angkat syahadah tu kah? Sebelum angkat syahadah. Okey, kita dah angkat jari dah. Tak angkat jari lagi sebelum tu. Okey, kemudian Kalimah Allah tanpa mengangkat jari. Pasal kalau angkat jari dah kira satu apa, macam dah kira satu perbuatan dah kan, macam pergerakan. Okey. Kita tak angkat jari tu untuk mencari khusyuk. Lagi satu macam waktu kita baca Fatihah kan, kita lukis dekat tangan kita kalimah Allah tu untuk mencari khusyuk. Pasal itu aku dapat petua daripada seorang yang alim lah. Dia kata untuk mencari khusyuk boleh buat macam tu. Apa pendapat Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Ju pada yang bertanya. Okey, harap semua sahabat faham apa yang Ju tanya tadi, iaitu menulis kalimah Allah tanpa mengangkat jari. Mungkin tekan pada bahagian-bahagian. Kalau kita duduk tahiyat, dia duduk pada paha. Dan pada tulisan tu, kita tulis. Sebenarnya kita bukan tulis dengan tangan. Hati kita tu. Hati kita yang menggambarkan kalimah Allah tu. Di samping tangan kita yang sedikit bergerak. Okey, kalaulah anggota satu jari tak apa. Bergerak satu jari, gerak 10 kali pun tak apa, sebab dia tidak dipanggil anggota besar. Kalau anggota besar, kalau kita angkat, baru besar. Kalau kita nak bergerak dengan jari, adakah boleh? Ya, boleh. Demi mencari kekhusyukan. Demi mencari kekhusyukan, maka kita gambarkan tulisan kalimah-kalimah Allah. Mungkin kita tulis alif, lam, lam, ha. Menggunakan hujung jari kita yang tanpa mengangkat. Mungkin kita tekan dia. Sebab sambil kita baca tu, kita nak cari khusyuk. Hati kita nak duduk sama-sama menyebut nama Allah. Sebenarnya kita bukan gambarkan melalui tulisan pada jari tu. Kita gambarkan di hati tu. Untuk nak hadir hati dalam ibadat solat kita. Adakah boleh? Boleh, insya-Allah. Dia tak tersasar. Selagi apa yang kita gambarkan itu adalah Allah, kita tak gambarkan orang lain. Jadi hukumnya boleh. Alhamdulillah. Itu mungkin satu perkongsian daripada Ju untuk macam mana cara kita nak khusyuk dalam sembahyang. Baik, terima kasih Ju. Satu pendapat yang Ju bawa datang, adakah boleh? Ya, boleh. Mungkin boleh sahabat-sahabat boleh praktis dengan cara yang sama. Ada setengah orang dia tak boleh hafal maksud daripada apa dia baca. Jadi hati dia tak boleh hadir. Cara macam mana nak menghadirkan hati? Dengan cara dia gambarkan tulisan kalimah Allah. Walaupun dia menggunakan hujung jari tanpa menggerakkan. Jadi hukumnya harus. Boleh Junah? Ya Ustazah, saya dah cuba berkesan. Alhamdulillah. Dengar sahabat-sahabat. Cuba satu share, satu perkongsian dari sahabat kita ni. Alhamdulillah, terima kasih Ju. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Habis habis saya mohon ampun dan maaf insya-Allah minggu depan kalau kita boleh sama-sama hadir untuk kita ambil ijazah selawat-selawat yang bakal dibentangkan oleh ulama kita ni. Jadi kita sama-sama ambil ijazah. Masuk ambil ijazah ni kita baca bersama. Okey, bila kita dapat ijazah, kita dapat sanad, hati kita akan lebih kuat dan
dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang cacat, yang salah itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a وفهما واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Makasih Ustazah. Sama-sama kasih.